Hai semua, kita sambung belajar tajuk ni. Okay, so sebelum kita jawab soalan 2.6 kan, latihan 2.6, kita fahamkan dulu nota ni. Menganalisis kesan perubahan A, B dan C terhadap bentuk dan kedudukan graf. Okay, so Cikgu Syu lupa nak tekan pen. Okay, this one. Okay, so ni persamaan kuadratik. Okay, so kita nak kaji apa perubahan terhadap A, B dan C. Okay, dekat sini dia kata A, B, C pemalar. Okay, pemalar tu maksudnya dia tak akan berubah. Persamaan tu nilai A, B, C tu tak akan berubah. Dan A tak sama dengan kosong. Okay, maksudnya kat sini kita tak boleh jadikan A tu kosong. Sebab bila A tu kosong, dia akan jadi linear. Yang tinggal adalah Bx tambah C. Sebab sekarang ni kita tengah belajar kuadratik. So, A tu mesti bukan kosong. Okay, lepas tu bentuk graf suatu fungsi kuadratik ialah parabola dan bersimetri pada paksi yang melalui titik minimum dan titik maksimum. Okay, kalau tengok ada dua bentuk kat sini. Okay, biasanya kita familiar dengan ni bentuk senyum, yang ni bentuk masam. Okay, bila senyum ni maksudnya nilai A kita ni positif. Bila masam ni nilai A kita negatif. Okay, lepas tu kat sini adalah titik minimum. Okay, yang ni titik maksimum. Oh, sekejap. Asyik lupa je nak tutup telefon. Sekejap ni. Okay, lepas tu ni juga sebenarnya dikenali sebagai vertex. Okay, ni adalah vertex. Okay, lepas tu paksi simetri. So, bila kita ada bentuk macam ni ke, tengah-tengah ni dinamakan sebagai paksi simetri. So, apakah yang berlaku kepada bentuk dan kedudukan graf fungsi kuadratik sekiranya nilai A, B, C berubah? Okay, yang ni kita nak belajar. So, maksudnya dia tak ada pengiraan. Dia just pemahaman kat sini. Okay, so sekarang kita tengok dulu apa perubahan bila nilai A yang berubah. Okay, perubahan nilai A memberi kesan kepada bentuk dan kelebaran graf. Namun, pitasan Y tetap sama. So, maksudnya kalau persamaan tu, Y dia masih sama, pitasan Y masih sama, dia tak akan berubah lah. So, kita just ubah nilai A sahaja. So, apa efek dia? Dia akan ubah bentuk dan kelebaran. So, yang pertama ni dia kata apabila A lebih besar daripada kosong, maka graf berbentuk ni kan senyum yang melalui titik minimum. Inilah macam sebelum ni. Okay, ni adalah A lebih besar pada kosong. So, ni adalah titik minimum. Okay, bila A lebih kecil pada kosong, dia akan bentuk masam macam ni. So, ini adalah titik maksimum. Okay, untuk graf A lebih besar pada kosong, okay, untuk yang positif, okay, katakan kita jadikan A tu sebagai 1. So, apabila nilai A semakin besar daripada 1, kelebaran graf semakin berkurang. Okay, sebaliknya apabila nilai A semakin kecil daripada 1, okay, menghampiri kosong, kelebaran graf semakin bertambah. Okay, so kat sini dia senang kalau awak melukis. Okay, so cikgu melukis kat sini. Okay, ni cikgu randomly cari persamaan. Okay, persamaan yang cikgu Syu guna adalah X kuasa 2. 4X tolak 5 sama dengan kosong. Okay, bila nak lukis graf, ingat negatif 5 itu adalah pitasan Y. Okay, ini kuadratik. Okay, awak guna equation tu, awak solvekan problem ni menggunakan calculator, awak akan dapat dua jawapan. Okay, yang jawapan dia adalah X sama dengan 1 dengan X sama dengan 5. Okay, lepas tu awak cari titik maksimum ataupun minimum. Okay, sebenarnya titik maksimum minimum ni awak belum belajar lagi seterusnya. Okay, so maksudnya untuk video kali ni cikgu Syu tak terangkan lagi macam mana dapat nilai titik maksimum ataupun minimum. So, cikgu Syu sebut je kat sini jawapan dia negatif 2 dengan negatif 9. Okay, so bila awak melukis, sebab kali ni cikgu Syu nak tunjuk macam mana perubahan tu berlaku. Okay, kat sini kot. Maaf ya kalau sengit-bengit ni. Okay, 1 kat sini. Lepas tu negatif
Negatif 5 kan? Ya negatif 5 kat sini. Negatif 5. Negatif 5. Okay, lepas tu kita punya pitasan Y adalah negatif 5. Kat sini, negatif 5. Maaflah kalau tak elok. Okay, lepas tu okay, satu jauh sangat ni. Satu kat sini. Okay, satu kat sini Lepas tu kita punya nilai minimum dia adalah negatif 2. Okay, maybe kat sini. Negatif 9 kat sini. So kat sinilah susahnya nak lukis. Sorry. Okay, so bila melukis, awak akan lalu kat sini, dari sini. Okay. Lepas tu dia akan lalu titik minimum dan dia akan lalu paksi Y. And then dia lalu balik satu kat sini. Maaf tau, lukisan tak apa nak cantik. Okay, sebab ketar. Okay, so ni adalah basic. Okay, so sekarang kita tengok perubahan. Kalau kita ubah, nilai A ni semakin besar pada 1. Okay, contoh cikgu Syu ambil persamaan tu jadi 2x kuasa 2 tambah 4x tolak 5 sama dengan kosong. Okay, lebih besar kan 2 kat sini. Awak akan dapat jawapan x dia adalah 0.8 8708. Yang kedua x dia adalah negatif 2.870. Okay, so kat sini negatif 2 kat sini kan, kat sini 0.8 kat sini. So yang lain masih sama. So bila awak lukis, dan lalu paksi Y. Okay, inilah jawapan dia. Sebab tu dia kata kat sini apabila nilai A semakin besar dari 1, graf semakin berkurang. Nampak tak? Makin berkurang. Okay, next kita tengok bila nilai A makin kecil. So cikgu ambil kat sini 1/2. 1/2x kuasa 2 tambah 4x tolak 5 sama dengan kosong. Okay, awak akan dapat jawapan dia x sama dengan 1.099. X sama dengan negatif 9.099. Okay, so 1 dekat 1.0 lebih sikit kat sini. And then negatif 9 dekat sini. Lebih kurang lah. So biar lukis gambar. Anggap je lah sini dekat situ. Lalu 5. Sorry. Tak boleh cantik. Nampak tak? Dia makin bertambah. Okay, so dia faham bila awak lukis gambar. Awak nampak bila dia cakap tambah ke berkurang. So ni untuk yang graf senyum. So kalau awak cuba untuk graf masam, awak akan dapat jawapan yang sama. Lebih kurang sama. Bukan sama lah, maksudnya awak akan buktikan yang ni. Maksudnya untuk graf A lebih kecil daripada 0. So misalnya A sama dengan negatif 1. Apabila nilai A semakin kecil daripada negatif 1, kelebaran graf semakin berkurang. Okay, sebaliknya apabila nilai A semakin besar daripada 1 menghampiri 0, kelebaran graf semakin bertambah. So kat sini awak cuba, kalau awak nak lebih faham, awak cuba lukis graf. Okay, sekejap, saya tak cukup ruang je, padam je Okay, so cikgu Syu guna persamaan negatif x kuasa 2 tambah 6x tolak 5 sama dengan kosong. So graf awak akan dapat macam ni. Okay, awak boleh cuba. So cikgu terus bagi jawapan dia. Dia punya x 1 dengan 5. Okay, lepas tu kat sini masih negatif 5. And then dia punya vertex tu, titik maksimum dia 3, 4. Kat sini, 3, 4. Okay, kat sini lah, 4 kat sini. So bila lukis 3, 4 kat sini. Lebih kurang macam ni lah. Sorry. Buruk benar. Okay, so ni untuk yang dia punya A negatif 1. So apa efek dia kalau kita cuba yang lain? So contoh cikgu cuba A dia negatif 1/2. So negatif 1/2 x kuasa 2 tambah 6x tolak 5 sama dengan kosong.
Jawapan X dia adalah 0.9 something ke sini. Cikgu lupa dah. Ni 11. Okay, so bila awak cari apa ni? Sekejap, sorry. Nak lukis. So 11 mungkin kat sini lah. Patutnya lebih panjang ni. 11 kat sini. 0.9 kat sini. Okay, so awak lukis lah. Sama je. Cuma nak tunjuk dia makin besar. Oh, sorry. Nampak tak? Agak awak faham lah. Peng cikgu ni tak pernah betul. So kita boleh buktikan yang di mana apabila nilai A semakin besar daripada negatif 1 menghampiri kosong, kelebaran semakin bertambah. Kan? Negatif 1/2 tu lebih besar pada negatif 1. So, sebab tu dia besar kat sini. Okay, so contoh kalau cikgu Syu ambil nilai lebih kecil pada negatif 1, cikgu Syu ambil negatif 1.1. Sebab apa? Sebab bila cuba nombor lain susah nak dapat jawapan. So 1/1 ni boleh dapat jawapan. So tambah 6x tolak 5 sama 0. So x dia adalah 1.026. Yang kedua 4.43. So kat sini dengan kat sini. So bila awak lukis dia macam ni lah. Lebih kecil sikit. Dia akan jadi kecil lah. Sebab tu dia kata apabila nilai A semakin kecil pada 1, semakin berkurang. So kita buktikan lah. So ni cara kita nak faham. So apabila A tu berubah, so dia punya nilai pitasan Y ni tak berubah lah. Okay, so tu yang pertama. So next kita pergi pada perubahan B. Okay, so perubahan B ni Perubahan B hanya memberi kesan kepada kedudukan vertex terhadap paksi Y, namun bentuk graf dan pitasan Y tidak berubah. Ingat vertex tu macam ni lah. Yang bentuk ni. Ni berada mana? Kat belah kiri ni ke belah kanan? Kat sini ke kat sini? Okay, so apabila B sama dengan kosong, vertex berada pada di paksi Y. Contoh persamaan. Kalau awak ada jumpa persamaan macam ni kan, x kuasa 2 tambah 1 sama dengan kosong. Dia tak ada B. Okay, sebab B sama kosong, dia punya vertex memang berada di paksi Y. Kat sini je, 1. Contohnya 1. Okay, dia tak ada kat sini, belah kanan ke belah kiri. Dia memang ada di paksi Y sebab B di kosong. So, untuk graf A lebih besar daripada kosong, maksudnya graf senyum. Apabila B lebih besar daripada kosong, maksudnya B tu positif. Vertex berada di sebelah kiri paksi Y. So, maksudnya dia berada di belah sini. Dan apabila B lebih kecil pada kosong, vertex berada di sebelah kanan. So, maksudnya belah sini. So, kita buktikan dengan melalui graf. Cikgu rasa cikgu ambil graf yang sama tadi kot. So, x kuasa 2 tambah 4x tolak 5 sama dengan kosong. So, bila awak melukis, sini 1, sini adalah negatif 5. Dan paksi Y dia negatif 5. And then dia punya vertex dia, nilai dia negatif 2, negatif 9. So, lebih kurang kat sini lah. So, bila awak lukis macam ni. Dapat cantik. Okay, nampak tak? Dia berada di sebelah kiri. Okay, so kat sini macam kat kiri kan? Okay, so A lebih kecil, A lebih besar pada kosong. Okay, bentuk senyum. B lebih besar pada kosong sebab B kita positif. Dia berada di sebelah kiri. Nampak tak kiri? So, terbukti lah. Okay, next kita tengok kalau B lebih kecil daripada kosong. Sepatutnya dia berada di belah kanan. So, cikgu Syu ambil contoh persamaan ni. X kuasa 2 tolak 4x tolak 5 sama kosong. Okay, so bila kita lukis, okay, untuk dapat jawapan X tu, awak guna kalkulator tu. Fakturkan. So, jawapan di sini ni 1, 5. And then pitasan Y negatif 5. Kita punya vertex 2 kot. 2 negatif 9.
So Cikgu Shu tak ajar lagi tau cara dapat jawapan ni. So next video ada. Okay, so kat sini lah lebih kurang. Okay, so bila awak lukis, awak akan dapat bentuk macam ni. Tak pun nak cantik tapi macam ni nak cakap. So dapat tak di belah kanan. Okay, A lebih besar pada kosong, B lebih kecil pada kosong di belah kanan. So terbuktilah apa yang kita dicakap kat sini. Okay, next untuk graf A lebih kecil pada kosong, apabila B lebih besar pada kosong, vertex berada di sebelah kanan. Okay, so cikgu ambil contoh kat sini, negatif X kuasa 2 tambah 6X tolak 5 sama kosong. So, bila kita lukis, okay, dia punya nilai sini 1 dengan 5. Okay, lepas tu pitasan Y negatif 5. Ya, buruknya. Sorry. And then dia punya vertex dia 3, 4. So, kat sini lebih kurang. So, bila kita lukis, macam ni lah, lebih kurang. So, nampak tak? A lebih kecil pada kosong, B lebih besar pada kosong. Okay, B dia 6 kan? Ni negatif 1. Duduk belah kanan. Nampak tak? Kat sini nota ni. Okay, so terbuktilah. So, kalau awak cari yang terakhir ni, tak, buat kod. Cikgu ambil persamaan ni. Negatif X kuasa 2 tolak 6X. Sorry, pen tak apa nak betul. Tolak 5 sama kosong. So, graf dia awak dapat macam ni. Awak cuba lukis tau nak lebih faham. Negatif 5, negatif 1. Okay, ni pitasan Y negatif 5. And then vertex dia negatif 3 dengan 4. Okay, awak boleh cuba nanti. Ni kurang macam ni lah. Okay, nampak tak? A lebih kecil pada kosong. B lebih kecil pada kosong. Dia berada di belah kiri. Okay, terbuktilah nota ni. Okay, so itu cara kita nak faham bila kita tukar nilai B. Okay, yang terakhir, apa efek bila kita tukar Y? So, bila nak tukar Y ni, dia tak ada susah sangat lah. Dia just gerak atas bawah je. Sebab dia melibatkan pitasan Y. Okay, perubahan nilai C. Cikgu Shu sebut apa tadi? Kita nak cakap nilai C. Perubahan nilai C hanya memberi kesan kepada kedudukan graf secara menegak, sama ada ke atas atau ke bawah. Menegak. Okay, so dia tunggu atas bawah je. So, bentuk graf tidak berubah. Sebagai contoh, kalau awak ada persamaan X kuasa 2 tambah 1. Okay, macam tadi lah. Okay, so dia punya graf kat sini. Ini 1. Kalau persamaan awak X kuasa 2 tolak 1, so maksudnya dia punya ni negatif 1. Kat sini. So dia main atas bawah je, dia tak ada efek lain. Bentuk graf tidak berubah. Okay, so ni cara senang nak faham lah. Cara lain, aslinya kalau awak cuba graf tadi pun, sebenarnya cikgu tak ada buat mana-mana nota untuk yang ni. Cikgu Shu rasa untuk nilai ni lagi senang nak faham lah. Efek bila nilai C tu berubah. Sebab kalau persamaan yang macam ni, X kuasa 2 tambah 4X tambah 5 sama kosong, dia macam complicated sikit lah. Kita kena cari dia punya vertex. So Cikgu Shu tak cari kat sini. Sebab yang penting awak faham. Sebab C ni senang faham. Apa efek dia. Maksudnya kalau negatif, pergi kawasan negatif. Kalau positif, kawasan positif. Dia naik atas bawah je. Sebab tu cakap ke atas atau ke bawah. Dia tak ada efek lain. So yang susah tadi adalah apabila perubahan nilai A dan B. So perubahan nilai C tak berapa nak complicated. Okay, so cikgu harap awak faham sedikit untuk topik ni. Dan maaf juga sebab pen ni tak berapa nak betul. Okay, so kita jumpa lagi next video. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan notification video terbaru Cikgu Shu. Dan jangan lupa share. Okay, bye semua.